Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, salam sehat jiwa, salam inspirasi buat semua, buat teman guru, teman-teman guru, para pelajar maupun calon SMU maupun SPM pada tahun 20 kohort 2020. Pada hari ini saya akan berkongsi bagaimana untuk membina ataupun membuat rumusan. Okey, so mesti cemerlang SMU dan SPM kertas 2 soalan 1 rumusan. Rumusan ialah banyak berkaitan dengan rumusan ni. Bila sebut rumusan mestilah berkaitan dengan paling mudah sebenarnya untuk membuat sesuatu karangan pendek. Okey, ceritanya. Okey, nama saya Cikgu Roslan. Okey, Cikgu Roslan akan membentangkan bersama-sama dengan saya, akan kongsikan sedikit maklumat tentang rumusan ini, cara untuk menulis rumusan. Okey, seterusnya saya pergi kepada bahagian kedua, iaitu berkaitan dengan rumusan. Okey, masa untuk menjawab soalan ini adalah 40 minit. Okey, cuba tengok isi kandungan saya akan bentangkan. Okey, pengenalan diri saya akan saya terangkan teknik rumusan dan contoh soalan percubaan bincangkan bersama-sama dengan saya bagi sesi kali ini. Okay, nama saya Muhammad Roslan Abdul Rahman, guru bahasa Melayu, dan alamat sekolah saya ialah SMUA Azhari Melor, Kota Baru, Kelantan. Nombor telefon tertera di hadapan anda dan email saya yang ada, dan YouTube saya Muhammad Roslan ataupun Cikgu Roslan Channel. Okey, seterusnya itu nama sedikit tentang saya. Okey, seterusnya ialah teknik menulis rumusan bagi kertas SMU maupun SPM pada kohort 2020. Okey, ini adalah teknik yang paling mudah, iaitu PSTK. Saya letakkan PSTK. PS ialah pendahuluan, S ialah tersurat, manakala tersirat pula ialah tersirat dan akhir sekali ialah kesimpulan PSTK. Okey, jelas Okey, saya harap anda boleh fokus pada slide saya dan anda boleh tanda ataupun catat di mana-mana ruang atau kertas yang boleh anda catatkan. Okey, pertama ialah pendahuluan. Itu apa maksud pendahuluan ni? Itu pada permulaan ayat dalam perenggan pertama. Okey, dalam perenggan pertama itulah pendahuluan. Okey, walaupun dalam soalan tiada sebut berapa perenggan, berapa kena ada pendahuluan, isi dan sebagainya, tetapi inilah kaedah untuk kita menilai atau kita mencari berkaitan dengan rumusan ini. Dia tak disebut pun dalam soalan. Ia hanya sebut ialah patah perkataan. Yang kedua ialah tersurat. Tersurat ialah isi-isi penting yang ada dalam petikan. Itu saya panggil ialah JDT. Itu jawapan dalam teks. Okey, jawapan dalam teks ni semua ada dalam tu. Ke-6 jawapan ataupun lebih daripada 6 ada dalam teks. Anda kena membaca, cari dan gali jawapan tersebut dalam petikan tersebut. Okey, yang ketiga pula ialah isi-isi penting. Itu tersirat isi penting yang tiada dalam petikan dan memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi. Itu kebat. Contohnya kesan. Apa itu terkandung? Kita akan berlawanan dengan tersurat. Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulan ialah biasa semua tahulah, merupakan pelengkap bagi sebuah rumusan, itu dikenali sebagai penutup ataupun kesimpulan. Karangan lain pun dia akan panggil kesimpulan juga, sama sahaja. Okey, boleh jelas Okey, seterusnya saya pergi kepada pertama. Okey, masanya ialah 40 minit. Itu untuk menjawab anggaran lah kita ada 2 jam lebih, 2 jam 30 minit, tapi masa untuk menjawab soalan ini ialah 40 minit. Anda baca, anda mencari jawapan dan anda terus tulis hanya 40 minit. Anda setkan masa ataupun cuba buat latihan dan ulang kaji. InsyaAllah anda akan boleh jawab nanti. Okey, dah tahu teknik dan cara, insyaAllah. Okey, saya akan kongsi sikit template ataupun tapak untuk anda menghafal ataupun membaca atau menghayati. Okey, seterusnya ialah kata kunci yang perlu ada dalam petikan. Okey, pertama ialah kata kunci, saya letakkan FCUK. FCUK. Alright, F tu apa? Iaitu faktor. Okey, sebab punca masalah kengkang, itu perkataan yang sinonim. Yang kedua ialah C. Okey, C pula ialah ciri. Okey, apa yang maksud ciri? Sifat-sifat, peranan, manfaat, fungsi, kepentingan, kelebihan. Ada situ semua. Yang seterusnya U, usaha, cara, langkah, strategi, tindakan. Okey, kesan,
impak dan akibat. Ini ialah kata kunci yang ada selalu pada ada soalan. Okey, selalu ada pada soalan. Anda boleh ingat Seterusnya ialah teknik untuk menulis pendahuluan. Okey, rumusan. Okey, itu PSF, punca sebab faktor, KIA kesan impak akibat, MKH masalah kekayaan halangan, CALTES cara usaha langkah tindakan strategi, dan lead to map. Okay, lead to map ialah lead to map ialah kepentingan, kebaikan, kelebihan, keuntungan, keistimewaan, faedah, fungsi, manfaat maupun peranan. Dan terakhir kali ialah lead to loot. Bahasa pelik-pelik ni kan. Keperluan-keperluan kesiapsiagaan, kepersediaan, persiapan, langkah-langkah, usaha-usaha, tindakan-tindakan. Ada 6 kata kunci ataupun tugasan satu adalah soalan pertama ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata kunci atau kehendak soalan. Kita tengok contoh yang dahulu. Macam mana soalan dia? Okey, baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha menerapkan semangat cinta alam sekitar, cintai alam sekitar dan kepentingan pendidikan penjagaan alam sekitar. Panjang rumusan adalah tidak melebihi 120 patah perkataan. Ingat tu, 120, tidak lebih. Okey, kata kunci di sini ialah pertama, awak kena faham ialah usaha dahulu. Okey, menerapkan semangat cintai alam sekitar. Okey, seterusnya di sini ialah pendidikan penjagaan alam. Benda ni ataupun yang saya bergaris warna biru tu ada dalam petikan. Okey, seterusnya ialah usaha, kata kunci yang perlu anda tukar, wajib anda tukar kepada apa perkataan yang sesuai dengan usaha-usaha. Okey, seterusnya kepentingan pula. Okey, kepentingan ialah perkara yang tersirat. Okey, seterusnya tahapan yang pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan ni ialah cara kita nak membuat pendahuluan. Okey, pertama, rumusan membincangkan cara-cara. Tadi ialah usaha-usaha. Okey, jadi awak kena tukar perkataan tersebut, okey, usaha-usaha kepada cara-cara. Yang kuning ni cara-cara menerapkan semangat cintai alam sekitar dan kepentingan pendidikan penjagaan alam sekitar. Ini salin sahaja daripada soalan tukar kepada perkataan sinonim ataupun seerti usaha tersebut. Ada dah kata kunci saya beri tadi kan. Okey, guna sahaja. Yang kedua ialah berkaitan dengan rumusan juga ada 3 perkara iaitu pertama ialah okey, yang kedua ialah isi tersurat. Isi tersurat ni ialah pujuk perkataan tentang. Okey, rujuk perkataan tentang. Apa tentangnya? Ambil daripada petikan dalam perenggan. Seterusnya ambil isi dan abaikan huraian dan contoh. Seterusnya cara menulis. Okey, itu cara menulis macam mana? Okey, tentang. Contoh tadi apa tadi? Contoh tadi ialah berkaitan dengan tentang kan? Alright. Okey, tengok contoh tadi ialah tentang. Rumusan membincangkan tentang. Tentang pada usia muda dan sebagainya. Ialah tersurat pertama, selain itu penanda wacana, isi tersurat, nokta, seterusnya malham pula dan sebagainya. Ada 6 semua, 4 ni baru ni. Okey, di sampai itu dan akhir sekali. Inilah template. Okey, hanya masukkan sahaja isi-isi tersurat tersebut. Jelas? Okey, seterusnya ialah kita pergi ke ketiga, iaitu tersirat. Okey, tersirat pula ya T, tersirat. Ini perenggan ketiga. Okey, apa yang ada dalam perenggan ketiga? Cuba tengok. Rujuk perkataan selepas dan. Okey, iaitu kesan. Okey, lawan isi tersurat tu. Cara menulis pula mula dengan perkataan dan. Okey, selepas dan tu kita boleh mula kesan pencemaran alam sekitar ialah apa? Ini ialah yang satu, isi tersirat satu ialah kita kena bina sendiri dengan idea kita sendiri. Okey, nak 2 sahaja daripada banyak-banyak idea kita. Boleh? Okey, yang tadi 6 sahaja Nak lebih pun tak ada masalah. Ingat, jangan lebih patah perkataan. Yang seterusnya ialah teknik menulis untuk kesimpulan. Yang terakhir, penutup dah ni. Sekejap je kita jawab ni. Alright, cuba tengok kesimpulan. Okey, kesimpulannya, siapa terlibat, masukkan tema yang ada dalam soalan dan agar. Ini ialah semestinya agar ini semestinya harapan kita. Okey, agar dunia aman dan sejahtera. Contoh okey, jelas. Okey, contohnya tengok sini.
Kesimpulannya, semua pihak perlulah bekerjasama dalam usaha mendidik generasi muda tentang kepentingan penjagaan alam sekitar agar melahirkan rakyat yang cinta kepada alam sekitar. Tengok tak? Semua pihak terlibat. Masukkan elemen tema. Bekerjasama dan usaha mendidik generasi muda tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Alam sekitar ialah tema kita agar melahirkan apa-apa sahaja, contohnya rakyat yang cinta kepada alam sekitar. Okey, selesai untuk rumusan. Jom kita pergi kepada contoh perbincangan kita pula ni. Okey, untuk soalan rumusan, cuba tengok betul-betul soalan rumusan kita. Okey, inilah soalan rumusan yang terdapat dalam skrip anda. Okey, ini soalan percubaan SMU, Sijil Menengah Agama bagi Sekolah Hiasan Kelantan maupun di bawah Hiasan Kelantan. Contoh ada di Melaka, ada di Selangor, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan, ada di Johor, ada di Terengganu dan banyak lagi tempat termasuk di Kemboja. Okey, soalan dia berbunyi rumusan. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang. Nah, inilah perkataan tentang tadi. Alright, tentang. Nampak? Okey. Kesan. Kesan ni ialah isi tersurat. Okey, tersurat. Kesan ni kesan perkahwinan pada usia muda, dan langkah ni ialah isi tersirat. Okey, untuk menyedarkan masyarakat supaya tidak berkahwin pada usia muda. Okey, ada pro and contra, ada baik dan ada kesan. Apabila ada kesan, ada langkah-langkah untuk menanganinya. Okey, alright. Perkara pertama, anda kena baca dahulu petikan ni. Panjang ni petikan ni, kena baca, wajib baca, jangan tinggal. Okey, kena baca. Okey, ada dua muka 1 dan muka 2. Okey, baca dulu. Alright. Okey, selesai baca, awak cari perkataan tentang ataupun tukar dahulu perkataan kesan kepada perkataan apa? Kesan. Itu akibat. Tadi kita sebut kan? Okey, akibat. Alright. FCUK tadi. Okey, kesan ialah akibat. Mudah saja. Ataupun risiko. Boleh juga. Okey. Seterusnya kita baca-baca. Okey, amalan menamatkan zaman bujang pada usia 14 tahun bagi remaja perempuan pada 18 tahun bagi remaja lelaki bukan perkara yang luar biasa dalam kalangan masyarakat sebelum merdeka dan telah menjadi lumrah bagi setiap kaum di Malaysia pada waktu itu. Walau bagaimanapun, trend berkahwin pada usia muda berubah selepas merdeka kerana anak muda mula berlumba-lumba untuk membantapkan status kehidupan seperti mencari ilmu, bekerja sehingga berjaya dan mempunyai ekonomi yang stabil sebelum memikirkan perkahwinan. Okay. Namun begitu, pada era globalisasi ini, trend ini kembali menjadi amalan dan semakin ramai rakyat yang berkahwin pada usia muda hingga menjadi gaya hidup baharu masyarakat kini. Trend ini sebenarnya mempunyai implikasi yang positif dan negatif. Okey, ada baik dan buruknya. Kita tengok lagi. Kebanyakan kes penceraian yang berlaku di Malaysia disebabkan oleh perkahwinan ketika usia muda. Masalah tekanan perasaan kerap kali dialami oleh mereka yang berkahwin pada usia muda, khususnya remaja, kerana terpaksa berhadapan dengan realiti kehidupan, iaitu memikul tanggungjawab baharu yang besar. Adakala pasangan muda ini gagal membuat keputusan yang tepat hingga menyebabkan krisis rumah tangga yang rumit. Seterusnya, perkahwinan pada usia muda ini memungkinkan campur tangan orang ketiga dalam urusan rumah tangga mereka. Okey, seterusnya kita baca lagi. Sekiranya campur tangan ini membawa kebaikan, hal ini tidak menjadi satu masalah yang besar. Namun demikian, apabila rumah tangga pasangan muda ini dipengaruhi orang ketiga seperti ibu bapa atau keluarga, mereka akan bermasalah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, pasangan yang berkahwin pada usia muda turut menghadapi masalah komunikasi yang baik dengan pasangan masing-masing. Komunikasi yang kurang berkesan menyebabkan rumah tangga berantakan kerana masing-masing beranggapan bahawa mereka berada pada landasan yang betul ketika membuat keputusan dan tiada tolak ansur ketika membuat keputusan. Okey, perenggan seterusnya, masalah penjagaan anak pula menjadi satu konflik, terutama bagi pasangan muda yang perlu bekerja untuk menyara kehidupan. Akibatnya, anak tersebut mengalami pengabaian
keciciran dan kekurangan zat makanan. Kesukaran hidup terutamanya berkaitan dengan kewangan dalam kalangan pasangan muda, menyebabkan mereka kerap bertengkar. Perkahwinan bukan sesuatu yang mudah sekiranya setiap pasangan tidak mempunyai ilmu rumah tangga yang lengkap dan tidak berfikiran matang. Remaja yang baru masuki zon perkahwinan pasti akan menghadapi masalah kewangan, seterusnya mencetus krisis rumah tangga. Okey, ada lagi sebab dia ada sambungan dia. Okey, baca habis alright, sampai kat penceraian. Baca sendiri Okey, seterusnya saya pergi kepada poin yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan ni. Okey, pertama ialah ubah dahulu perkataan ni kesan kepada akibat. Alright, kita tekan dulu akibat sebab dua kan, akibat. Okey, yang pertama ataupun resiko pun boleh. Boleh juga resiko. Okey, kita sambung sikit lagi, iaitu pertama ialah mencari kesan-kesan perkahwinan pada usia muda. Okay, pertama sebab maklumat tu ada dalam petikan ini. So jadi kita akan baca keseluruhannya baru kita jumpa jawapan dia. Okey, kesan-kesan. Apa sebut kesan-kesan? Okey, apa disebut kesan-kesan? Iaitu impak yang berlaku dalam peristiwa ataupun dalam penceritaan rumusan ini. Okey, yang pertama iaitu jawapan isi tersurat pertama, iaitu kita cari iaitu masalah. Okey, masalah yang dihadapi di perenggan yang kedua baris yang kelima, iaitu masalah tekanan. Alright, sekejap saya cari. Okey, masalah tekanan perasaan kerap kali dialami oleh mereka yang berkahwin pada usia muda, khususnya remaja. Okey, alright. Okey, kerana terpaksa berhadapan dengan realiti kehidupan. Jadi anda ambil rangkum kepada perkataan yang yang wajib sajalah. Mungkin masalah tekanan perasaan yang dialami oleh golongan remaja. Itu saja. Tak apa dah. Okey, tapi ini jawapan yang pertama. Yang kedua iaitu dia merasakan gagal. Okey, ada kalanya pasangan muda ini gagal membuat keputusan yang tepat hingga menyebabkan krisis rumah tangga yang rumit. Okey, yang kedua. Okey, yang ketiga ialah campur tangan, memungkinkan campur tangan orang ketiga dalam urusan rumah tangga mereka. Siapa? Okey, dan ingat dalam rumusan tidak perlu adakan contoh. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang keempat, iaitu perenggan yang ketiga baris yang kedua, iaitu masalah komunikasi yang baik dengan pasangan masing-masing. Ini intipati isi atau kesan yang melibatkan perkahwinan muda. Okay, seterusnya ialah kita lihat kepada penggunaan jagaan. Okey, tersebut. Okey, masalah penjagaan anak pula selalu menjadi konflik, terutamanya bagi pasangan muda yang perlu bekerja untuk menyara kehidupan. Okey, ini ialah berapa dah? 5 dah kan? Okey, yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Yang terakhir sekali ialah masalah kewangan. Okey, mana? Kesukaran hidup terutamanya berkaitan dengan kewangan dalam kalangan pasangan muda, menyebabkan mereka sering kerap bertengkar. Maknanya kesukaran berkaitan dengan kewangan akan menyebabkan mereka kerap bertengkar. Macam itulah lebih kurangnya. Okey, ayat dia mudah untuk difahami. Okey, yang ketujuh pun ada dalam ni juga. Okey, yang boleh cari sendirilah. Alright, kita nak 6 sahaja, tak apa dah. Alright, selesai isi tersurat. Seterus kepada jawapan dia. Kita semak jawapan dia pada Okey, kita semak jawapan calon. Okey, ini ialah saya potong dan buat dalam bentuk slide soalan percubaan SMU kod 2020. Okey, inilah kita bincang tadi kan, berkaitan dengan pencarian maklumat ataupun kesan atau impak perkahwinan pada usia muda. Okey, kita terus kepada isi dia. Okey, jawapan untuk pendahuluan. Yang P ialah pendahuluan. Ingat yang pertama ialah P ialah pendahuluan. Rumusan membincangkan akibat. Tak ada kesan dah. Okey, akibat ataupun resiko perkahwinan pada usia muda dan langkah-langkah untuk menyedarkan masyarakat
supaya tidak berkahwin pada usia muda. Okey, yang ni ambil daripada petikan. Alright, ataupun daripada soalan. Okey, dari soalan. Seterusnya, yang seterusnya isi-isi tersurat ada 6 semua. Okey, tapi saya takkan 8. Okey, pertama ialah mereka sering menghadapi masalah tekanan perasaan. Tadi kita cerita dah adik. Alright, yang peringkat kedua baris kelima tadi kan. Okey. Yang kedua ialah mereka sering gagal membuat keputusan yang tepat dalam pelbagai perkara. Okey, ini ialah pada usia muda. Yang seterusnya ialah yang ketiga, memungkinkan campur tangan orang ketiga dalam urusan rumah tangga mereka, iaitu keluarga ataupun ibu bapa dan sebagainya. Okey, saudara mara dan sebagainya. Yang keempat, isi tersurat yang ada dalam petikan ialah masalah komunikasi yang kurang baik dengan pasangan masing-masing. Okey, ini adalah ada dalam perenggan yang ketiga baris kedua tadi kan. Seterusnya ialah yang kelima, masalah penjagaan anak pula selalu menjadi isu yang mendesak kerana mencari kehidupan atau mencari sesuap nasi, okey, untuk kehidupan mereka seharian. Okey, maknanya masalah penjagaan anak serah kepada pengasuh dan sebagainya ataupun jiran sebagainya. Okey, masalah juga okey. Dan yang keenam ialah kesukaran hidup menyebabkan mereka kerap bertengkar, terutama sekali masalah kewangan dan sebagainya. Alright. Okey, yang ketujuh ialah mereka sering menghadapi masalah kewangan akibat kekurangan sumber kewangan. Okey. Yang benda-benda sebegini kita boleh duplicate dan kita buat kepada untuk perkataan ataupun isi yang tersirat. Tukar balik benda tu. Okey, contohnya kekurangan sumbangan kewangan, kita boleh tukar balik. Maknanya jangan berkahwin lagi, kumpul dahulu. Contoh contoh kumpul dahulu, dana cukup, kukuh baru berkahwin. Contohlah tersirat nanti kan, itu langkah-langkah. Okey, seterusnya kita tengok isi tersirat yang terkandung dalam yang tidak terkandung dalam petikan, cuma ada kaitan. Okey, contoh jawapan pertama ialah menggalakkan generasi muda untuk memantapkan sumber kewangan sebelum mendirikan rumah tangga. Okey, maksudnya kita menggalakkan generasi muda untuk memantapkan lagi sumber. Okey, yang kedua ialah generasi muda perlu membina kerjaya yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Okey, ni adalah contoh isi tersirat. Boleh. Seterusnya, kesimpulan. Habis dah. Okay, kesimpulannya, remaja seharusnya mendalami ilmu keibubapaan dan kekeluargaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk berkahwin agar tidak mengalami krisis rumah tangga sepanjang perkahwinan. Maknanya, dalam kesimpulan ada 4 perkara. Pertama ialah siapa, kedua tema, ketiga agar atau supaya, demi, untuk, dan yang keempat ialah harapan. Okey, itu ialah perkara ataupun yang mesti ada dalam kesimpulan. Okey, ingat template atau tapak saya setelah beri sebentar tadi di awal waktu. Jadi anda gunakan setapak tersebut untuk buat rumusan, insya-Allah. Dengan anda belajar rajin-rajin, anda mulang kaji dan sebagainya, dapat ilmu yang lebih banyak, insya-Allah anda akan berjaya di dunia akhirat, insya-Allah, untuk mencapai peperiksaan yang cemerlang. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya mohon maaf dari hujung rambut hujung kaki jika ada salah dan silap sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jazakallahu khairan kasiran. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.